أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaidun bin Misran, YDP yang dipertua Badan Kebajikan Mahasiswa Islam Pahang. Seterusnya yang berusaha Al-Fadilah Raisah Ustazah Farhana binti Fazil. Seterusnya seluruh barisan ahli jawatan kuasa tertinggi Badan Kebajikan Mahasiswi Islam Pahang dan barisan Hewi, serta seluruh ahli BKMIP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita masih boleh menyambung pembacaan ataupun diskusi kitab kita berkenaan dengan bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Jadi sebagaimana yang muallif sebut pada awal kitab baru ni, maknanya kita setiap tahun akan melalui Ramadan. Maknanya tahun berganti tahun, bermula daripada kita lahir ke dunia ini. Setiap tahun itu tidak akan berlalu kecuali akan melalui bulan Ramadan. Maka seolah-olah timbul persoalan kepada kita, apa yang membezakan kita daripada Ramadan yang sebelum ini dengan Ramadan yang mendatang, ataupun Ramadan yang lepas dengan Ramadan yang kita lalui sekarang ini. Maknanya, jadi sekiranya kita Ramadan tahun lepas kita sudah berada di takuk tersebut, tiba-tiba bila sampai kepada Ramadan tahun ini ataupun mendatang kita berada pada takuk ataupun takat yang sama, maka seolah-olah apa hasil Ramadan? Maknanya apa natijah daripada Ramadan itu sendiri? Sebab itulah Ramadan yang berjaya itu adalah orang yang melalui Ramadan dalam keadaan bila keluar daripada Ramadan dia menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang lebih bertakwa, menjadi insan yang lebih rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang semakin benci kepada kemaksiatan. Maknanya itulah dia panggil tanda Ramadan itu meninggalkan kesan kepada diri dia. Adapun kalau tidak, maka seolah-olah berlalu dengan begitu sahaja dan seolah-olah menatijahkan momentum yang sama. Baiklah. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat 7. Jadi sebelum ini muallif cerita kepada kita berkenaan dengan Ramadan ini merupakan syahrul maghfirah, keampunan. Seterusnya muallif datangkan tajuk hal min musyammir lil jannah, adakah ada orang yang betul-betul bersedia untuk syurga. Dan seterusnya muallif menceritakan kepada kita tentang perihal beberapa jenis manusia dalam Ramadan. Ada yang masuk bulan Ramadan, bila datang sahaja Ramadan, tiba-tiba dia rasa sangat benci dan sangat bercita-cita sekiranya Ramadan ni habis. Ada juga yang masuk Ramadan berlumba-lumba buat ibadat tapi tak mementingkan soal hati. Dan ada yang masuk Ramadan, dia menganggap Ramadan itu satu peluang untuk dia betul-betul baiki jiwa dia. Maka kita kena jadi golongan yang ketiga. Qala al-muallif hafizahullah taala, al-qismul awal. Hari ini kita nak bahas berkenaan dengan kita nak menjadi orang yang berjaya ataupun graduate daripada Ramadan ini dalam keadaan berjaya, maka kita kena jaga dua perkara. Yang pertama, kita kena jaga hubungan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagaimana hubungan kita sesama manusia. Kerana menjaga dua hubungan inilah dia panggil sebagai penjamin ataupun kayu ukur
keberjayaan ataupun keselamatan seseorang itu di akhirat. Ada di sana orang yang menjaga hubungan dengan Allah, solat tahajud tak tinggal, zikirnya, qiyamul lail, tahlil, selawat dan seumpamanya. Tapi bila dengan manusia, dia sombong, dia takabur, dia hasad dengki, dia benci dan seumpamanya, maka ini juga menjadi satu asbab kepada kerosakan ataupun tidak berjaya seseorang itu. Ada juga di sana muamalat dengan manusia dia baik, dia bersedekah, suka ziarah, silaturahim. Tapi bila bersama dengan Allah, dia ibadat kurang. Maknanya depan orang dia sangat baik. Maknanya hubungan manusia ni. Tapi bila di akhirat, maknanya dia seolah menjadi jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 112, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia ini kesemua sekali berkekalan dalam kehinaan semuanya, selagi mana mereka tak jaga hablum minallah wa hablum minan nas. Selagi mana tak terjaga dua hablan ini, maka manusia ini berada dalam kehinaan dan dijanjikan Allah akan mendapat seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang hadirin semua, tengok al-qismul awal ma'allah. Jadi muallif menyebutkan dalam kitab ini ada 10 perkara yang bersangkutan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam al-qismul tsani nanti kita ma'an nas, maknanya bersama manusia, ada 7 perkara yang muallif nak highlightkan kepada kita. Baik. Ma'allah, apakah tugas kita selaku hamba dalam bulan Ramadan khususnya bersama dengan Allah? Yutihu syahru Ramadan lil muslimil adida minal wasail allati min sya'niha an tahya qalbah wa tuhassinu silatahu bi rabbih. Ramadan adalah merupakan satu bulan yang mempermudahkan kepada kita pelbagai metod dan cara untuk kita ini mengambil peluang hidupkan hati kita dan untuk kita mencantikkan kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya seolah-olah kalau kita di kampung dulu, kita rapat dengan penghulu kampung. Bila rapat, dia panggil dengan Tok Ngulu, rapat dengan penghulu kampung, banyak faedah yang kita dapat. Bila ada jamuan, kita boleh pergi sekali. Bila kita ada makan-makan ataupun beliau ada makan, dia akan ajak dan seumpamanya. Dia panggil ada relation yang kuat. Maka begitulah, bila mana kita keluar negara, lama kita tak berhubung dengan dia. Jadi bila kita balik, habis Mesir nanti, kita nak kukuhkan balik ikatan. Seolah-olah begitulah. Jadi bersama dengan Allah pun begitulah. Kadang-kadang kita rasa kita dekat dengan Allah, jadi bila ditimpa maksiat, kita jadi jauh balik. Nampak? Maka kita kena sentiasa kukuhkan. Jadi Ramadan merupakan antara salah satu bulan yang paling kuat, yang paling memberi peluang untuk kita kembalikan ikatan tadi. Wa ula hadhil wasail, cara yang pertama untuk bersama mendekatkan diri kepada Allah, apa dia? As-siyam. Tengok pada kalimah yang digunakan oleh muallif, as-siyam. Kenapa muallif tak gunakan as-sawm? Adanya puasa juga. As-siyam pun puasa juga. Sedangkan kedua-dua ini merupakan masdar yang sama. Daripada fi'il masdar madinya sawma yasumu sawman wa siyaman. Cuma apa yang membeza? Jadi dalam kaedah Arab kita belajar bahawa ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Semakin bertambahnya huruf bagi binaan huruf kalimah tersebut, maka semakin bertambah makna. Tengok as-sawm ada berapa huruf? 3. Sawmun. Adapun siyam 4 huruf. Maka sebab itulah kata Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah ta'ala dalam kitabnya, beliau menyebutkan antara apa perbezaan antara as-sawm dan as-siyam. Maka as-sawm katanya disebut dalam Al-Quran, kalimah as-sawm itu sebanyak sekali sahaja, iaitulah pada kisah Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha. Maknanya bila mana beliau berkata, inni nazartu lirrahmani sawma, aku bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku ini berpuasa sawma. Nampak? Maka apa maksud sawma di sini? Falan ukallimal yawma insiya, aku tak akan berkata-kata dengan manusia, walaupun dipanggil seorang manusia pun aku tak akan berkata-kata. Jadi as-sawm di segi lughahnya bermaksud al-imsak anil kalam. Maknanya al-imsak anil kalam. Maknanya jadi al-imsak anil kalam faqat, kita semata-mata menjaga tidak berkata-kata. Adapun as-siyam, bila tengok kepada takrif as-siyam, itulah baru maknanya al-imsak an kullil muftirat.
Maknanya menjaga daripada segala perkara yang membatalkan. Ada perkara yang membatalkan ini keluar dua. Yang pertama membatalkan pahala, yang kedua membatalkan puasa itu sendiri. Sebab itulah dalam perbahasan fiqh, puasa ini dia ada dua. Yang pertama al-mubtilat, ini perkara-perkara yang membatalkan diri puasa itu sendiri. Yang kedua al-muhbitat, maknanya yang membatalkan juga cuma membatalkan pahala puasa. Seumpama mengumpat, menipu, maknanya melihat kepada perkara maksiat. Jadi puasa dia tu sah, cuma pahalanya tak ada. Jadi mubtilat itu seumpama masukkan sesuatu ke dalam rongga dan seumpamanya. Dia diri puasa itu sudah batal dan wajib qada. Nampak? Maka sebab itulah muallif menyebut di sini as-siyam wa huwa wasilatun 'azimatun limtilaki nafsi was-saytarah 'alayha wa limala. Jadi puasa ini merupakan salah satu cara yang sangat besar untuk kita memiliki, untuk kita menguasai nafsu kita, untuk kita menjaga nafsu kita, mengawal, mengekang nafsu kita. Dan sebab apa? Sebab apa tu? Sebab nafsu itulah adalah al-a'iqul akbar, satu penghalang yang terbesar fi sayril ibadi ila Allah. Maknanya untuk perjalanan seorang hamba kepada Allah. Famin sya'niha dauman talabul huzuz wal firar min al-huquq. Kerana sifat nafsu itu adalah sentiasa menuntut habuan-habuan kejahatan, wal firar min al-huquq, dan sentiasa menuntut Tuhan dia supaya lari, maknanya tidak membuat hak-hak kepada Tuhan dia. Wa min afdali turuqin tarwidha as-siyam. Maka antara cara yang paling baik, kata muallif, untuk kita menjinakkan nafsu itu apa dia? As-siyam. Fihi tud'ifu maddat syahwatnya. Maka dengan sebab puasa lah kita boleh melemahkan syahwat, nafsu syahwat kita. Baik. Fa idza aradna an nastafida min hadhihi alwasilati fa alaina alla naqdiya aghlab an-nahari fi an-nawm wa alaina kadhalika an natawassata fi tanawul at-ta'ami wa syarabi 'inda al-iftari wa la natawassa'u fi al-asnaf fa yakfi sinfun aw ithnan. Baik, jadi di sini muallif sebut dua perkara yang kita kena jaga antara cara untuk kita melemahkan nafsu kita. Apa dia? Keluar dua perkara. Yang pertama sekali, alla naqdiya aghlaban nahari, janganlah kita maknanya menunaikan majoriti hari kita itu dengan tidur. Ini khususnya pada bulan Ramadan lah. Maknanya bila kita bersahur pagi tu kita buat urusan lain, baca Quran, berzikir dan seumpamanya. Tengah hari tu biasa kita akan letih. Jadi tidur sampai ke asar tu, itu suatu perkara yang tidak baik. Maknanya. Jadi bila kita banyakkan tidur, sebenarnya kita sedang sedang semakin meliarkan nafsu sebenarnya. Tapi orang yang mengekang diri dia daripada tidur, maka dia boleh menundukkan nafsu. Yang kedua, an natawassata fi tanawul at-ta'am. Kita kena bersederhana, pertengahan dalam mengambil makanan, minuman ketika iftar. Dan kita jangan memenuhkan kesemua bahagian perut kita itu dengan makanan. Cukuplah satu bahagian ataupun dua bahagian. Baik. Qala al-Hulaimi, kata seorang ulama rahimahullahu taala, wa kullu ta'amin halalin, dan adapun berkenaan dengan makanan yang halal, fala yanbaghi li ahadin an ya'kula minhu, maka tak sayugia, tak sewajarnya seorang itu makan ma yuthqilu badanah, yang menyebabkan badan jadi berat. Maknanya jangan sampai makan ni berkenaan dengan makanan halal, maknanya jangan sampai memberatkan badan. Fa yuhawijuhu ila an-naum, kerana akan membawa tersangat-sangat berhajat kepada tidur. Maka wa yamna'uhu min al-ibadah, tertegang ibadat. Wal ya'kul biqadri ma yuskinu maka paling kurang, maknanya basicnya, makanlah sekadar-kadar untuk menenangkan kelaparan dalam perut, itu sahaja. Wal yakun gharduhu min al-akli an yashtaghila bil ibadati wa yuqwiya 'alayha, dan kena ada niat dalam hati, kita nak makan ni sebab apa? Kita nak bersibuk-sibuk dengan ibadat, dan kita nak mengkuatkan badan untuk beribadat. Itu sahaja. Baik. Maka antara cara terbaik untuk kita bagi puasa kita berkualiti, wa ma'asiyami 'an at-ta'ami wasyarab, di samping kita menahan daripada makan minum, alaina kadzalika al-iqlalu min al-kalami wad-dhahaki qadra al-mustata'i wa linarfa'a syi'ar, dan kita kena mensedikitkan kata-kata dan mensedikitkan ketawa sekadar kita mampu. Maknanya, dan kita kena angkat slogan pada diri kita. Maknanya bulan puasa kita kena gunakan slogan ataupun hashtag tu, amsik alaika lisanak, jaga lidah kamu. Wal yakun kalamuna ba'inan 'anil lagwi wa sa'iri afatil lisan, dan kita kena jauhkan lidah kita daripada segala perkara yang melarakan, yang melalaikan, dan segala perkara yang penyakit lidah. Habis, itu yang berkaitan dengan puasa. Maknanya kita berbetulan di bulan puasa, kena jaga betul-betul puasa kita ni
biar jadi puasa yang tidak membatalkan, yang tidak terkena dengan mubtilat dan tidak terkena dengan muhbitat. Kedua-dua tadi. Baik. Maka jadikan puasa kita itu sah di segi hukum dan sah di segi pahala. Nampak? Itu bezanya. Yang kedua, at-ta'alluqu bil masajid. Hati kena sentiasa bersangkutan dengan masjid. Murak kepada bersangkutan dengan masjid ni sama ada realiti masjid yang betul lah, ataupun kalau sekarang musim sekarang ni maknanya masjid pun tak boleh pergi dan seumpamanya. Jadi bergantungkan hati kita untuk sentiasa bersolat. Itu maksudnya. Al-masjid lahu daurun kabirun fi tanwiril qulubi. Masjid merupakan satu tempat yang paling berkesan untuk memberi cahaya kepada hati. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mention dalam surah An-Nur. Tengok tu Allah Taala mulakan ayat perbicaraan. Sebenarnya nak bercakap tentang masjid. Cuma Allah Taala mula ayat tu dengan apa? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu yang maha menerangi. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah akan memberi hidayah kepada mana-mana orang yang dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah telah membuat banyak perumpamaan bagaimana bila mana seseorang itu yang diberikan hidayah oleh Allah, Allah Ta'ala telah memberikan banyak perumpamaan. Seterusnya Allah mendatangkan ayat fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Dalam rumah-rumah itulah, maknanya rumah Allah, diizinkan manusia untuk meninggikan suara mereka dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama Allah dan bertasbih kepada Allah siang dan malam. Maknanya seolah-olah bara'atul istihlal Allah bercakap berkenaan dengan an-nur, cahaya, sesuatu yang menerangi. Maknanya masjid itulah merupakan medan untuk menerangi hati kita. Fa fil masjidi turbitul qulub ala ta'atillah. Maka masjid itu akan mengikatkan hati seseorang itu untuk taat kepada Allah. Wa tahbasun nafsa an ma'siyati. Dan sekaligus akan menahan jiwa nafsu seseorang itu daripada membuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tengok perenggan yang bawah. Hadis tu boleh tengok balik. Inna qalbal mu'mini kathirut taqallubi min halatin ila halatin natijatat tanazu'i al-mustamirri baina da'i al-imani wa da'i al-hawa. Mu'alif menyebut kepada kita, jiwa seseorang beriman itu sentiasa berbolak-balik daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Nampak? Maka seolah-olah jiwa kita ini ada orang yang merebut. Siapa yang merebut? Yang pertama penyeru keimanan, yang kedua penyeru hawa nafsu. Maka disebabkan situasi inilah bihajihi ila rabtihi, kita memerlukan kepada sesuatu yang mengikat wa tathbitihi ala halatil iman, dan sesuatu yang boleh meneguhkan hati kita supaya sentiasa nak kepada keimanan. Maka di sinilah kerja ataupun tugas masjid. Nampak? Baik. Maka dalam Al-Quran ada ayat menyebut isbiru wa sabiru wa rabitu. Maka Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu mentakwilkan maksud rabitu di situ apa dia? Ai rabitul qulub bil masajid. Ikat hati itu dengan masjid. Baik. Lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwun yurabitu fihi walakin intizarus salah ba'da salah. Masya-Allah. Maknanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat bukan yang terikat hati menjadi kuat ukhuwah mereka kerana ada peperangan, tidak, tapi kerana mereka masing-masing sentiasa menunggu untuk solat selepas daripada solat. Baik. Maka falnubakkir bidhhab ila almasjid wala natruku amakinana ba'da salati illa lidaruratin kay nun'ima bisalatil malaikati alaina. Kita kena sentiasa bersegera untuk pergi kepada masjid, ataupun kalau kias situasi sekarang, maknanya kita kena segera untuk bersiap-siap bila nak solat, dan kita jangan tinggalkan tempat duduk kita dalam masjid tersebut kecuali selepas kita berzikir banyak dan seumpamanya, ataupun kita berhadas. Kerana apa? Dalam di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, bila mana seseorang itu mengambil wuduk dengan sempurna lalu dia datang kepada masjid beribadat dan seumpamanya, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala akan terus beristighfar kepada orang tersebut. Direct, maknanya terus beristighfar kepada orang tersebut sehinggalah beliau mengangkat punggung keluar daripada masjid itu, ataupun sehinggalah beliau itu berhadas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, maknanya Quran ini merupakan antara alat ataupun perkara yang paling mujarab, antara yang paling mujarab untuk membaiki hati ataupun untuk membentuk jiwa kita supaya menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana?
Baik, tengok kata muallif, Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan ini syahrul Quran. Kenapa dinamakan syahrul Quran? Kerana pada bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quran. Wa qad kana min hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mudarasatul Quran fihi. Maka antara petunjuk ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda akan sentiasa tadarus bersama dengan sahabat. Maknanya baginda baca, lalu sahabat pun baca. Bila sahabat salah, baginda tegur. Maknanya dia panggil tradisi tadarus baca bersama halaqah ini dibawa oleh zaman Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Supaya sekiranya ada yang tersilap baca, kita boleh tegur. Ataupun kalau kita tak reti baca, kita boleh dengar orang lain baca dengan betul, kita boleh ikut, boleh tiru dia. Baik. Fahuwa wasilatun azimatun li syifa'il qulubi wa hidayatiha wa tanwiriha. Di sana ramai, maknanya umat kita ataupun masyarakat kita yang bertanya, kenapa bila aku berdoa, bila saya berdoa ustaz, maknanya saya rasa tak tahulah, maknanya saya rasa macam tak meminta kepada Allah pun. Ataupun bila mana saya solat, selepas solat rasa macam sama je sebelum solat dengan selepas solat. Bila saya berpuasa, rasa tak ada kesan apa-apa. Bila saya bangun tahajud ataupun bangun ketandah, maknanya tidak rasa apa-apa. Jadi sebab apa ustaz? Ataupun apakah cara sebenarnya untuk saya mengubah hati saya, ataupun saya boleh melembutkan kembali hati saya supaya bertawajuh kepada Allah? Maka jawapannya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran inilah, kata ulama, wasilatun azimah, cara yang paling berkesan untuk mengubah jiwa dan memberi petunjuk dan memberi cahaya kepada hati. Tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'izah. Tafsir ulama menyebut bahawa Al-Quran, Allah telah menurunkan Al-Quran daripada Allah Taala sendiri, turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran itu syifa'un, menjadi pengubat lima fis sudur, bagi penyakit yang ada dalam hati. Nampak? Umum kita ketahui hari ini, bila mana kita demam ataupun ada sakit ataupun ada penyakit zahir, corona dan seumpamanya, demam, batuk dan seumpamanya, kita akan pergi jumpa doktor. Anda akan ambil ubat di klinik dan hospital supaya mengubatkan zahir kita. Maka wa kadzalika fi ahwali batinina, dalam keadaan dalam menghadapi jiwa kita juga ada penyakit-penyakit di sana. Nampak? Sebab itulah keluar di sana ilmu tasawuf ataupun tazkiyatun nafs, kerana untuk mengubat jiwa kita. Nampak? Maka Al-Quran itu fungsinya adalah menjadi ubat kepada penyakit dalam hati. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Habis. Wa ala qadri silatil muslim bil Quran takunu silatuhu billah. Sekadar mana hubungan kita dengan Al-Quran, sekuat mana line kita dengan Al-Quran, maka begitulah hubungan kita dengan Allah. Qala Allah Subhanahu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, abshiru, bergembiralah kamu semua, fa inna hadzal qur'ana tarfuhu bi yadillah wa tarfuhu bi aydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tahliku wa lan tadhillu ba'dahu abada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah kamu kerana Al-Quran ini separuh caranya separuh daripada Al-Quran itu berada pada genggaman Allah, maknanya pada kekuasaan Allah, dan separuh lagi berada pada tangan kita. Seolah-olah apa ni? Maknanya separuh daripada Al-Quran sudah berada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya perlu memegang separuh lagi daripada Al-Quran, maka kita akan jadi hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada Al-Quran, kerana kamu tidak akan binasa dan tidak akan sesat selama-lamanya. Wa hadhihi al-wasilatu al-'azimatu lan tuhaqqiqa maqsudaha wa lan takuna hadiyan wa shifaan wa nuran illa idza ta'amalna ma'aha bisyakli alladhi yuridu Allah 'azza wa jalla. Untuk kita menjadikan Quran itu syifa, wajib kita berta'amul, bermuamalah, berkomunikasi dengan Quran dengan bagaimana cara yang Allah Ta'ala suruh. Apa dia? Linatadabburahu wa nastakhriju minhu ma yanfa'una. Kita sambil-sambil baca Quran, jangan semata-mata baca, jangan semata-mata berlomba untuk khatam, tapi kita kena tadabbur makna sambil-sambil, dan juga kita kena keluarkan, maknanya kena tatbikkan apa benda yang kita faham dan yang kita mendapat manfaat daripadanya. La linaqra'ahu bi alsinatina faqat. Bukanlah semata-mata kita baca dengan lidah sahaja, tapi hati kita tak ta'amul. Tak boleh. Kerana tujuan Al-Quran adalah apa dia? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Itu tujuan dia, maknanya untuk tadabbur makna. Baik.
Tengok peringkat seterusnya. Ini antara teguran muallif. Antara teguran muallif kepada kita, kepada muslimin pada hari ini. Ini antara teguran muallif. Apa dia? Laqad qara'na al-Qur'ana bi alsinatina qabla dhalika marratin wa marrat. Kita semua tak terkecuali, kita semua pernah membaca Al-Quran. Bahkan beberapa kali kita baca Al-Quran. Betul tak? Ini kita baca Al-Quran sentiasa. Wa kana hammal wahidu minna al-intiha'a min khatmatihi. Ada segelintir daripada masyarakat kita, daripada umat Nabi Muhammad SAW, dia sangat-sangat mementingkan untuk mengkhatamkan Quran. Nampak? Bal wa kana ba'duna yatanafasu fi adadil marrati allati yakhtimahu fiha. Bahkan ada segelintir daripada masyarakat kita yang baca Quran dan berlumba-lumba, yatanafas, berlumba-lumba untuk membilang berapa kali khatam. Maknanya bertanding. Nampak? Maknanya entah berapa kali khatam? Sekali. Entah berapa kali khatam? 3. Entah 4. Warna baru. Tak apa sekali. Maknanya dia panggil kita berlomba-lomba untuk khatam Al-Quran. Nampak? Baik. Wa bi khassa fi Ramadan, terlebih lagi dalam bulan Ramadan. Fa ayyu istifadatin haqiqatan istafadnaha min dhalik. Maka muallif menegaskan apa faedah sebenarnya kita dapat bila kita berlomba nak khatam Quran. Apa sebenarnya faedah yang kita boleh ambil? Nampak? Madza ghayyara fina al-Quran? Quran tersebut adakah ada perubahan pada diri kita selepas kita khatam beberapa kali dalam keadaan berlomba tersebut? Kita berlomba-lomba bertanding nak khatam, tapi ada perubahan tak pada diri kita? Innal qira'ata bil lisani faqad duna huduril qalbi kan nikhalati kabiratul hajmi qalilatul fa'idah. Ini kaedah yang didatangkan oleh muallif. Baca Quran kalau dengan semata-mata dengan lidah tanpa hadirnya hati, maka seumpama hampas padi tu, sekam tu, nampak tak? Yang mana saiznya besar tapi faedahnya tak ada, orang tak guna, sedikit sahaja. Maka inilah antara perkara yang orang-orang salafus salih sentiasa bersungguh. Mereka baca Al-Quran sambil mereka tadabbur. Sekali baca Quran, sekali rasa nak menangis. Sekali baca Al-Quran, rasa bergetar jiwa dan seumpamanya. Nampak? Ini perihal yang sangat berbeza. Qala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, la khaira fi qira'atin laisa fiha tadabbur. Tak ada faedah pun kalau kita baca Quran tapi tak tadabbur, tak ada faedah. Nampak? Sebab itulah disebut oleh ulama di sana, syarat untuk kita nak dapat pahala bila kita baca Quran apa dia? Yang pertama, kita kena baca dengan betul makhraj, sifat dan seumpamanya kena baca dengan betul. Yang kedua, kita kena tadabbur makna. Yang ketiga, kita kena beramal dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Barulah meninggalkan kesan kepada diri kita. Wa qala Al-Hasan, kaifa yariqu qalbaka? Bagaimanakah kamu nak melembutkan jiwa kamu? Wa innama, dalam keadaan kesungguhan hati kamu akhirat surah, kamu semata-mata nak habiskan surah, bukan kamu nak capai redha Allah, bukan kamu nak capai kefahaman Al-Quran, tapi kamu maknanya berlomba nak habis surah saja. Wa yu'akkidu hadzal ma'na Ibn Al-Qayyim fa yaqulu rahimahullah, la syai'a anfa'un lil qalbi min qira'atil Quran bit tadabbur wat tafakkur. Tak ada perkara pun yang dapat memberi manfaat kepada hati kita melainkan bila kita baca Quran, tadabbur dan kita berfikir tentang makna Al-Quran. Maka inilah barulah dipanggil manazil sairin, jalanan ataupun pangkat-pangkat orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Wa ahwalul alimin, peribadi sebenar orang-orang alim, dan juga maqam darjat al-arifin, maknanya orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Falyakun, maka oleh itu selepas daripada muallif nasihatkan kita, maka hendaklah kamu jadikan Quran Ramadan itu huwal bidayatul haqiqiyah litta'amulis sahihi ma'al Quran. Jadikan Ramadan itu satu bulan permulaan yang hakiki untuk kita mula berkomunikasi dengan Quran dengan cara yang terbaik. Awak, mana kita tinggalkan tradisi yang lama kita, berlumba-lumba nak baca, berlumba-lumba nak khatam. Jadi kesilapannya adalah bukan pada berlumba tersebut. Kesilapannya bukan kita baca banyak tersebut, tapi kesilapannya bila kita berlumba-lumba baca sampai kita mengabaikan tadabbur makna Quran, sampai kita makna tak menjiwai pun sebenarnya apa yang kita baca. Nampak? Yang kita tahu buka Quran, baca, tapi tak meninggalkan kesan kepada kita. Maka Quran tidak akan memberi kesan kepada jiwa orang yang seperti ini. Nampak? Kita kena bermula perubahan itu bila kita masuk dalam bulan Ramadan. Baik. Maka muallif, Masya Allah, mendatangkan kepada kita 8 tips.
8 cara ni yang kita kena semak betul-betul dalam dada kita. Ambil satu kertas, buat peta lakar, maknanya tampal pada dinding rumah dan seumpamanya, supaya kita bila nak baca Quran akan meninggalkan kesan kepada jiwa kita. Bagaimana? Maka 8 cara yang muallif sebut kepada kita. Nampak? Untuk kita menjadi orang yang betul-betul boleh ambil istifadah, betul-betul boleh ambil manfaat daripada Al-Quran. Yang pertama, baik. Tengok pada muka surat 9. Wa tilawatul Quran, baca Al-Quran haqqa tilawatih. Tengok qaid dia, maknanya baca Quran dengan sebenar-benar baca. Kama yaqulu Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu an. Nampak? Jadi Imam Ghazali menyebut dalam kitab beliau, ni antara poin yang utamalah sebelum daripada masuk poin muallif. Antara poin yang kita perlu pegang, ada 3 murad yang disebut oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali berkenaan dengan baca Quran. Maknanya kena ada 3 taraf, 3 perkara kena berfungsi bila mana kita baca Al-Quran. Apa dia? Al-lisan, wal-aql, wal-qalb. Kena ada fungsi lidah, dalam masa yang sama kena ada fungsi akal, dan kena ada fungsi hati, fungsi jiwa. Ketiga-tiga fungsi ini kita kena memfungsikan bila mana kita nak baca Quran. Baik. Maka apa tugas masing-masing ni? Fahazzul lisani tashihul hurufi bitartili. Tugas lisan sebagaimana biasa untuk betulkan huruf dan betulkan bacaan. Apa pula tugas akal? Wahazzul aqli tafsirul ma'ani. Sambil-sambil kita baca dengan betul, akal kita seolah-olah menterjemahkan makna yang difahami secara umum daripada ayat yang dibaca. Boleh? Sambil-sambil itu juga akal kita berfikir, lisan kita baca dengan betul, hati pula wahazzul qalbi al-itti'azu wat-ta'athuru bil-inzi'aji wal-iktimar. Hati kena sentiasa merasakan Al-Quran itu memberi nasihat kepada kita, rasakan Al-Quran itu sedang maknanya bernasihat membaiki diri kita. Nampak? Maka khulasahnya al-lisanu yurattil, lisan baca dengan tartil, al-aqlu yutarjim, akal menterjemahkan makna secara umum, wal qalbu yatta'iz, dan jiwa mengambil pengajaran. Itu masya-Allah. Maka paling kurang kumpul tiga serangkai ini, barulah kita dipanggil orang yang betul-betul menghayati bacaan Al-Quran. Maka muallif sebut 8 perkara. Yang pertama sekali, sebelum kita nak mula baca, qabla bud'il qira'ah, sebelum kita mula baca Quran, apa yang kita kena buat supaya Al-Quran itu meninggalkan kesan kepada jiwa kita? Iaitulah doa Allah, kena banyakkan berdoa, wal ilhahu alaihi, banyakkan berdoa kepada Allah, dan kita kena paksa, maknanya bersungguh. Bagilah faham aku kepada Al-Quran. Tak bagi faham pun tak apa, nak buat bagi fahamlah Al-Quran. Tak boleh begitu, maknanya kena minta dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, dengan keagungan kamu, bi'izzatika wa jalalika, dengan kemuliaan kamu, dengan gahnya kamu ya Allah, maka fahamkan aku Al-Quran ya Allah. Baik. Bersungguh-sungguh doa apa? Bi ayyaftaha qulubana li anwari kitabik. Ini sebelum anda baca berdoa, ya Allah, bukalah hati aku ya Allah dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, bagilah hati aku ini rasa terkesan dengan aku bila baca Al-Quran. Tengok. Wa an yukrimana wa yu'inana 'ala tadabbur wa ta'athur. Banyakkan berdoa kepada Allah supaya Allah memuliakan kita dan menolong kita dalam mentadabbur, dan supaya Quran itu boleh memberi kesan kepada kita. Nampak? Maka doa ini kata muallif daurun kabir, tugas yang besar. Kebiasaan kita bila nak baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, maknanya baca terus, tanpa kita doa kepada Allah dan seumpamanya. Nampak? Baik. Yang kedua, al-iktharu min tilawatil Quran. Sebelum tu, poin yang pertama ini muallif ambil daripada umum makna Quran, wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan seolah-olah Quran itu tidak akan memberi pengajaran kepada hati seseorang kecuali orang yang kembali kepada Allah sebelum membacanya. Illa man yunib. Maka pada Allah, banyakkan berdoa kepada Allah dulu, mukhlisina lahuddin. Yang kedua, kena baca dengan banyak. Apa makna baca dengan banyak? Wa italatu fatratil mukthi ma'ahu, kena maknanya luangkan masa yang lama bersama Quran. Ada antara poin dia. Nampak? Luangkan masa yang lama bersama dengan Al-Quran. Wa yufaddilu an yakuna al-liqa'u bil Quran fi makanin hadid, dan cantiknya, yang terbaiknya adalah jadikan pertemuan kita dengan Al-Quran pada tempat yang sunyi. Janganlah kita pergi, maknanya jangan kita pergi baca dekat maknanya ruang tamu tempat orang berkumpul contohnya, ataupun di pasar tempat orang ramai.
dia susah nak memberikan kesan. Wa ba'idan 'anil dawda, dan jauh daripada suasana yang hiruk pikuk, yang bising. Kerana apa? Liyusa'idal mar'u 'ala tarkizi wa 'adami syurudidh dhihni, supaya tak menjadi kacau otak kita dan kita boleh fokus kepada makna Al-Quran. Wala nansal wudu'a, jangan lupa untuk berwuduk sebelum daripada baca Al-Quran. Kerana ulama sebut orang yang baca Quran tanpa ada wuduk, maka untuk dia sampai kepada Allah menjadi lambat. Wa na'udzubillah. Yang ketiga, al-qira'atu minal mushafi wa bisautin masmu'in wa bitartilin. Yang terbaiknya baca, tengok mushaf dengan suara yang kita sendiri boleh dengar. Jangan gerakkan bibir saja. Nampak, jangan suara angin gitu je, tapi dengarkan suara di telinga kita. Dan baca dengan tartil. Jangan cepat sangat. Nampak? Qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, tak boleh. Qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad. Tartil. Maka tartil ini kita baca dengan berlambat-lambat begitu, dia akan memberi kesan yang sangat besar kepada masyair kita, kepada deria jiwa kita. Wa min thamma, daripada sebab terkesan inilah istitharatuha wa tajawubuha ma'al fahmi, membuatkan jiwa jadi rasa nak bangkit untuk menjawab dia panggil panggilan Quran tersebut, yang mana dilahirkan daripada tadabbur yang kita buat. Maknanya penting baca dengan tartil. Kalau kita baca dengan cepat, kita seolah-olah tak sempat nak tangkap maknanya makna-makna pengertian daripada ayat tersebut. Tapi kalau baca dengan tartil, sambil-sambil hayati. Baik, sebab itulah kalau kita perhati ulama-ulama ataupun qari-qari, bila dia baca Quran, dia baca dengan lambat. Nampak? Dalam keadaan sama dia jadi sebab, jadi rasa nak menangis dan seumpamanya, kerana dia sempat mentadabbur. Yang keempat, al-qira'atu al-hadi'ah al-hazinah. Sewajarnya baca Quran ni baca dengan berlambatan, dengan tenang, dan baca dengan nada yang sedih. Nampak? Seolah kita nak merayu seseorang, kita nak memujuk seseorang. Nampak tak? Bila ada orang menangis, kita bukan pergi belakang dia, maknanya pukul belakang dia, bola tiaknya, maknanya dah dalam nangis tu. Nampak tak? Manjalah kau ni. Maknanya bila kita pujuk lagu tu, pujuk macam tu, maknanya orang akan jadi jauh dengan kita. Tapi kita nak pujuk ni dengan lembut. Sabar, ini ujian. Nampak Allah Ta'ala kasih. Maknanya kita dengan cara kita. Jadi bila nak baca Quran, sewajarnya baca dengan tenang dan baca dengan keadaan sedih. Nampak tak? Tu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maknanya sambil hayati. Bukan macam baca surat Khabar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Kalau baca dengan surat Khabar, mana baca seumpama baca buku macam tu, tak akan memberikan kesan kepada kita. Maknanya. Jadi sambil baca dengan dalam keadaan sedih. Nampak tak? Tapi sedih-sedih pun jagalah, maknanya makhraj, sifat huruf apa semua tu. Nampak? Maknanya. Baik. Yang kelima, al-fahmu al-ijmali lil ayat. Kita kena faham secara keseluruhan, secara ijmal, secara borong, secara umum ayat-ayat yang kita baca. Contohnya, habiskan satu muka surat ataupun habiskan satu perbahasan, lepas tu tadabbur makna kejap. Sekian. Nampak? Lepas tu baca pula, tadabbur kejap. Maknanya. Yang keenam, al-ijtihad fi ta'amul ma'al Quran. Kita kena ada rasa bersungguh-sungguh untuk kita berkomunikasi dengan Al-Quran. Maknanya baca Quran tu dengan bersungguh-sungguh, dengan ikhlas hati kita. Yang ketujuh, tikrar wa tardidul ayat awil ayati allati hadatha ma'aha tajawubun wa ta'athuru qalbi. Bila kita sampai kepada ayat-ayat yang kita rasa tersentuh dengan ayat tersebut, nampak? Maka sewajarnya banyakkan ulang ayat tu. Banyakkan ulang. Nampak tak? Contoh kita baca sampai kepada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Maknanya ulang banyak kali. Kita jadi maknanya rasa terkesan. Nampak tak? Jadi ulang banyak kali kullu nafsin dha'iqatul maut. Nampak tak? Maknanya. Jadi banyakkan ulang. Akhir sekali yang ke-8, kata muallif la ba'sa min wujudi tafsirin mukhtasarin bijiwarina. Kalau nak bagi, dia panggil top lagi, nak bagi terbaik lagi, kita sediakan Quran tafsir di sebelah kita. Bila kita baca Al-Quran, kita rasa tersangkut. Ayat ni cerita pasal apa Kenapa rasa macam ada aura lain ni? Maknanya bila baca ayat ni, buka tafsir tengok. Oh, pasal azab, patutlah sekian. Akhir sekali, kedua akhir, anda akan ambil 5 sahaja poin hari ni. Ada bukan 10 teruslah. Kita akan bahas 5 sahaja hubungan kita dengan Allah. Yang keempat, ni antara perkara yang penting juga yang kita kena ambil ihtimam, iaitu apa dia? Qiyamul Lail. Nampak? Yang pertama tadi puasa,
Yang kedua, hati bergantung dengan masjid ataupun solat. Yang ketiga, baca Al-Quran dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh muallif. Nampak? Jadi kita kena jelas. Jadi kena gunakan cara-cara tadi. Nampak? Jangan kita teruskan tradisi kita sebelum ni baca dengan lidah saja. Nampak? Akal dengan hati relax je. Sebab tu mengantuk tu. Nampak? Tapi kalau kita baca dengan lidah, akal kita bergerak, hati kita bergerak, mengantuk tu tak sempat datang, tak sempat singgah. Nampak? Sebab kita sibuk bekerja. Baik. Yang keempat, qiyamul lail. Qiyamul lail min al-wasail muhimmah fi ihya'il qalb. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Alaikum biqiyamil lail. Kamu semua hendaklah, maknanya mestilah berqiyamul lail. Kerana apa? Fa innahu da'bus salihin qablikum. Kerana qiyamul lail itu merupakan kebiasaan ataupun sunnah ataupun kebiasaan orang-orang soleh sebelum daripada kamu. Wa qurbatun ilallah, dan suatu perkara yang akan mendekatkan diri kamu kepada Allah. Wa minhatun 'anil ithmi. Qiyamul lail antara dia panggil antibody terkuat untuk jiwa daripada membuat maksiat, wa takfirul lisayyi'at, dan menghapuskan dosa, wa mubtaridatun lidda'i 'anil jasadi, dan akan menjauhkan penyakit daripada jasad kita. Baik. Walaqad iftaradallahu qiyamal lail 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatil kiram qabla an tunazzila al-fara'id. Kita kena tahu, sebelum Allah menurunkan kewajipan-kewajipan yang lain kepada Rasulullah dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, Allah mewajibkan Rasulullah untuk berqiyamul lail bersama dengan sahabat. Itu asasnya. Nampak? Tandanya apa tu? Tandanya permulaan yang terbaik bagi seorang mukmin adalah dia kena biasakan diri dengan qiyamul lail. Ni, kebiasaan biasakan diri dengan qiyamul lail. Wa qabla an tushra'al hudud, sebelum Allah menurunkan hukum hakam sekian-sekian, bal qabla an tufradus salawatul khams, bahkan sebelum Allah memfardukan solat yang 5 waktu pun, Allah mewajibkan qiyamul lail terlebih dahulu, tahajud dan witir, kata setengah ulama. Baik. Kerana apa? Lianna al-insana idza khala bi rabbih wattasala qalbuhu bihi fi junhil lail tahara al-qalbu wa nazalat alaihi al-fawaid. Kerana manusia ni dia akan menjadi liar, jadi rosak selagi mana dia tidak bersunyi-sunyi bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia bila mana dia peruntukkan masa tengah malam dia dalam keadaan tak ada manusia di sekeliling, dia fokus antara dia dengan Allah, maka akan jadi cara yang terbaik untuk menyucikan hati dia. Baik. Sahabat-sahabiah semua, perenggan seterusnya itu, kata muallif, fala yang bagi an tafutana lailatun duna qiyamin. Maka jangan biarkan hari-hari kita luput tanpa kita berqiyamul lail. Kana mahma kanat zurf, walau bagaimanapun keadaan kita. Wal afdal, yang cantiknya, di samping kita solat tarawih, an nastayqiza qabla tulu'il fajr, kita bangun awal sedikit sebelum fajar, bi waqtin kafin, dengan qadar waktu yang secukupnya untuk kita tahajud dan beristighfar. Kerana katanya litadzuqa ta'mal hayatil haqiqiyah, supaya kita dapat merasakan kehidupan yang hakiki. Seolah-olah kata muallifnya, kehidupan yang hakiki itu adalah bila mana kita dapat berqiyamul lail sentiasa sebelum subuh. Bistinsyati nasimil ashar wa nahnu nunajir rahman. Di samping kita menghirup udara segar pada waktu sahur, nampak tak? Di samping kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Min fiqhi qiyamul lail, antara yang kita kena faham, dipanggil fiqh, kefahaman yang kita perlu faham pada takrif qiyamul lail. Indama yamunallahu alaina bil istiqazi qabla al-fajr bi waqtin kafin, Allah Ta'ala bila mana menganugerahkan kepada kita, kita mampu untuk bangun qiyamul lail. Alaina alla nutila al-qiyam wal qira'ati faqat, wal qira'ata faqat. Janganlah kita semata-mata memanjangkan qiyam, memanjangkan bacaan semata-mata, nampak? Tapi bal nutila ar-ruku'a was sujuda aidan, panjangkan juga rukuk, panjangkan juga sujud, jangan tidur pula. Fa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun, hamba itu akan jadi paling dekat dengan Tuhan dia bila mana dia bersujud. Fa fi sujudi yatimmu ikhraju ma'ani adh-dhulli wal inkisar wa izharil faqri wal maskanah liman biyadihi malakutis samawati wal ardh. Kerana apa tu sujud menjadi tempat yang paling dekat hamba kepada Allah? Kerana sujud itulah menunjukkan sehabis-habis kehinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini satu perbahasan yang sangat menarik pada tajuk seterusnya. Muallif sebut kepada kita bagaimanakah kita perlu buat sekiranya kita jadi susah nak qiyamul lail. Nampak? Maknanya setiap hari kita dah usaha nak bangun qiyamul lail, tapi kita sentiasa mamnu, maknanya tak boleh, tak mampu nak bangun untuk qiyamul lail. Nampak tak? Jadi apa yang kita perlu buat?
Maka muallif sebut di sini, madza naf'alu law harramana al-qiyam. Apa yang kita perlu buat, yang kita semestinya buat bila mana kita seolah-olah terasa kita dihalang untuk berqiyamul lail. Nampak? Maknanya kita tak mampu untuk bangun qiyamul lail. Qad na'khudhu bi jami'il asbab al-mu'inah. Kita banyak mengambil cara-cara untuk kita bangun. Nampak? Maka famadza naf'al, maka apa yang kita perlu buat bila mana kita bangun tiba-tiba dah azan. Bangun tiba-tiba dah azan. Maka innaha risalatun minallahi azza wa jalla tahmilu lana ma'ani kathiratun. Minha anna hadzal hirman qad yakunu bisababi dhanbin adnabnahu aw taqsirin fi haqqin min al-huquqi. Sebenarnya kata muallif ada tiga perkara. Tiga sebab kenapa kita payah nak bangun qiyamul lail. Sebab yang pertama kata muallif, Allah tak bagi kita bangun qiyamul lail itu sebab apa? Sebab dosa yang kita telah buat ataupun kita cuai dalam menunaikan hak-hak sesama Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Yang kedua, kemungkinan kenapa kita payah nak bangun qiyamul lail? Kerana hati kita memang tak berapa bersungguh pun nak bangun qiyamul lail. Maka tak bangunlah. Yang ketiga, Allah Ta'ala sengaja nak uji kita tak bangun supaya Allah nak tengok, dia panggil sejauh mana kesungguhan hamba aku nak kembali semula kepada aku bila mana aku menegah dia daripada qiyamul lail. Boleh? Ada tiga sebab. Maka apa yang kita perlu buat? Jawab muallif, fa idza hadatha dhalika fa alaina bil firari ila Allah fi salati wa du'a. Maka kita kena berlari, berkejaran kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membanyakkan solat dan membanyakkan doa, minta ampun kepada Allah, nastardihu, minta redha Allah, wa nastaghfiruhu, kena banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Asahu ya'fu anna, mudah-mudahan Allah akan mengampunkan kembali kita dan menerima kembali kita untuk bertamu pada dipanggil sahah yang sahah yang Allah Taala betul-betul maknanya memberkati, itulah pada waktu qiyamul lail. Baik. Antara cara yang berkesan juga untuk kita dia panggil meredakan kemurkaan Allah, apa dia? Bisadaqatis sir. Sedekah secara tersembunyi. Nampak? Ini antara cara terbaik. Sedekah tanpa masjid dan seumpamanya, fa innaha tudfi'u ghadbar rabbi. Kerana sedekah itu kata muallif akan menghapuskan, memadamkan kemarahan ataupun kemurkaan Ar-Rahman. Baik. Wa min tawsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam anna man fatathu salatuhu bil lail, siapa-siapa yang dia panggil luput solat malam, falyusalliha ma baina salatil fajri waz zuhri, maka solatlah sebanyak mungkin antara zuhur dan zuhur sebagai kafarah kepada apa yang dia tinggalkan semalam. Baik. Akhir sekali untuk hari ini, saya rasa tak sempat untuk masuk yang nombor 5. InsyaAllah kita akan sambung pada siri seterusnya. Akhir sekali, fa'alaina fi hadhihi al-hala bil-ilhahi wal-ilhahu 'ala Allah 'azza wa jalla wal-istighfaru marrat wa marrat hatta yaftahu lana al-bab. Maka untuk kita mengubati penyakit payah bangun qiyamul lail ini, maka kita wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, sejauh mungkin bersungguh-sungguh betul, wal ilhahu 'ala Allah 'azza wa jalla, bersungguh-sungguh kepada Allah itu dan beristighfar banyak-banyak kepada Allah, sehinggalah Allah Taala membuka kembali pintu hati kita, sehinggalah kita rasa tenang kembali. Nampak? Alam yaqul, bukankah Allah Taala sendiri yang menyebutkan kepada kita, falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u, alangkah baiknya, maknanya kenapa tidak manusia itu kembali kepada aku dalam keadaan mereka itu tadarra', dalam keadaan mereka itu rendah diri, dalam keadaan mereka itu merasa hina. Nampak? Ramainya nak kembali kepada Allah, tapi jiwa duk sombong lagi. Jiwa masih rasakan dunia lebih besar. Maka bagaimana Tuhan nak terima? Nampak? Maka kena kembali kepada Allah dalam keadaan betul-betul tadarru', dalam keadaan betul-betul rendah diri kita. Nampak? Maka Allah Ta'ala menyebut, alangkah baiknya sekalaulah manusia itu kembali kepada aku dalam keadaan tadarru', jangan rasa besar diri. Nampak? Fa'adamul qiyami aw hirmani halawatil munajah, maka kita tak dapat nikmat qiyam atau kita tertegah daripada mendapat kemanisan munajat kepada Allah itu, wa iqbalil qalbi, dan kita tak ada, dia panggil hati kita tak mampu nak menerima bersama Allah Ta'ala itu. Nampak? Itu sebenarnya kata muallif uqubatun, pengajaran ataupun azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita tastaujibu tadarruan, wajib kita merendahkan diri kita, hati kita,
wa ilhahan, bersungguh-sungguh, wa istighfaran, sentiasa istighfar kepada Allah, la'allahu yarana ala hadzal hali faya'fu anna. Mudah-mudahan dengan sebab usaha yang kita buat tadi bersungguh-sungguh dan seumpamanya menjadi sebab Allah Ta'ala nak ampunkan kita kembali. Boleh? Itulah antara 4 perkara yang kita sempat kongsikan pada hari ini. Itulah yang pertama tadi, puasa. Maka jadikan puasa kita itu sah di segi hukumnya dan sah di segi pahalanya. Jangan batal di segi hukum dan jangan batal di segi pahalanya. Yang kedua, sentiasa gantungkan, maknanya sentiasa rasa nak solat, rasa nak ibadat kepada Allah. Yang ketiga, baca Al-Quran dengan kaifiat yang betul. Tadi mu'alif dah berkongsi kepada kita 7 tips tadi untuk baca Quran. Akhir sekali pada hari ini, yang keempat, iaitulah qiyamul lail. Maknanya bila kita tertegah daripada qiyamul lail, sebenarnya ada penghalang di sana, sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif sebentar tadi. InsyaAllah yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10 kita sambung dalam siri seterusnya, insyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja. Sekadar yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang lemah itu datang daripada diri anda sendiri. Minta maaf atas segala kekurangan, kecuaian dan seumpamanya, ataupun tak sampai dan seumpamanya. Dan sekiranya ada kesilapan dan sebagainya, boleh sama-sama kita perbaiki dan tegurlah, insyaAllah. Sekadar itu sahaja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم بارك لنا واغفر لنا وارحمنا في رمضان واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من الصائمين. اللهم اجعلنا من القائمين. اللهم اجعلنا من القارئين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المتضرعين. اللهم اجعلنا من المتواضعين. اللهم اجعلنا من المتورعين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.